Okey. Yang berikutnya, Imam Bukhari mazhab apa? Oh, sedap, ada pihak kata Imam Bukhari pun ikut mazhab Syafi'i. Bila dia mengaji Bukhari? Kalau orang mengaji Bukhari, orang tahu Imam Bukhari ni dia ada mustaqil mazhab mutlak. Dia ada mazhab dia sendiri, dipanggil mazhab Imam Bukhari. Orang yang mendakwa Imam Bukhari ni berpegang pada mana-mana mazhab, sama ada Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, confirm dia tak mengaji Sahih Bukhari. Itu ukuran dia, itu penilaian. Imam Bukhari ni dia ada mazhab dia sendiri, iaitu mazhab dia lah. Mazhab berdasarkan kepada hadis Nabi, dan ada hadis-hadis berkaitan dengan fiqh ni dia ijtihad. Kadang-kadang ijtihad dia tu sama dengan Imam Syafi'i, kadang-kadang Hanbali, Maliki, Hanafi dan sebagainya. Di dalam kitab Faidul Bari, Anwar Shah Kashmiri, jilid pertama, bila Imam Bukhari ni dia orang hebat, dia orang alim, pakai tak mengaku lah. Mazhab Syafi'i mengaku dia mazhab Syafi'i, nak menyandar, nak tupang dia. Hanafi pun sama, Hanbali pun sama, Maliki pun sama. Macam orang kaya, tuan-tuan, orang kaya, orang banyak duit, orang ada jawatan, menteri, esko, menteri besar, semua mengaku adik-beradik dia. Kalau orang susah macam kita ni, siapa pun tak mengaku adik-beradik. Itu lumrah alam. Kalau orang yang tak ada nama macam kita ni kan, susah pula, duit pun tak apa ada, kaih pagi makan pagi, kaih petang tak makan apa, makan kaih ya, siapa pun tak teringin nak mengaku adik-beradik. Begitu juga Imam Bukhari, semua nak mengaku mazhab dia. Tapi dia ada mazhab dia sendiri, mazhab Imam Bukhari ya. Jadi kita tengok Anwar Shah Kashmiri kata apa? Wa'lam anna al-Bukhari mujtahidun la raiba fihi wa mashtahara. Okey. Dia kata ketahuilah bahawa sesungguhnya Imam Bukhari mujtahid, tidak diragui lagi padanya. Dia seorang mujtahid. Wa mashtahara annahu syafi'iyyun falimuwafaqatihi iyyahu fil masail masyhurah. Adapun pendapat yang masyhur yang kata dia mazhab Syafi'i, kerana sebab ada beberapa pandangan dia yang sama, yang sesuai dengan mazhab Syafi'i. Lalu ulama Syafi'i kata, dia mazhab Syafi'i. Wa illa fa muwafaqatuhu lil imam al-a'zami. Dan melainkan ada juga berbetulan atau memuafakat pendapat Imam Bukhari dengan Imam A'zam, iaitu Imam Abu Hanifah. Laisa aqal mimma wafaqa fihi Syafi'i. Tidak kurang juga sebagaimana Imam Bukhari muafakat sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Abu Hanifah. Ada mazhab, pandangan-pandangan, masalah-masalah yang dipegang oleh Imam Bukhari sama dengan Abu Hanifah. Tak kurang juga dia kata. Tetapi Anwar Shah Kashmiri, walaupun dia bermazhab Hanafi, dia kata Imam Bukhari mazhab mutlak, mujtahid mujtahid mutlak, maka dia dengan mazhab dia sendiri. Begitu juga disebut di dalam Tarikh Al-Baghdadi. Khatib Al-Baghdadi menyebut begitu. Tu kena baca, jangan pakai dok tibai. Mentang-mentang kita mazhab Syafi'i, kita nak kaitkan semua orang yang hebat ni dalam mazhab Syafi'i. Jangan begitu. Dia agama dia berdasarkan fakta, hujah dan juga dalil. Kalau kita belajar Sahih Bukhari, tuan-tuan, saya bagi satu contoh, banyak contoh. Kalau nak bagi banyak contohnya ni takut jadi panjang perbahasan. Malam ni kita nak santai-santai je, nak ringkas je. Di bawah tajuk Babul Abwabi, Babu Abwalil Ibli wad Dawabi wal Ghanami wa Marabidha. Bab tentang air kencing unta dan juga binatang-binatang, dan juga binatang-binatang, dia kata, dan juga air kencing wal ghanam, iaitu kambing. Kalau kita belajar Sahih Bukhari, ulama-ulama telah membuat kajian seperti Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, Alamah Aini di dalam kitabnya Umdatul Qari, lepas tu di dalam kitab Irsyadus Sari, Mimhatul Bari, Kirmani, Kanzul Mutawari, Nurus Sari. Jadi ulama-ulama buat kajian, mereka letakkan satu kaedah, Fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Fiqh Imam Bukhari pada turjumatul bab dia.
Jadi turjumatul bab, tajuk bab itulah yang menggambarkan pegangan dia. Dalam tajuk yang kita bacakan tadi, bagi Imam Bukhari, air kencing daripada binatang yang halal dimakan dagingnya tidak najis. Air kencing binatang yang dagingnya halal dimakan tidak najis. Dia bawa mari hadis Ishrabu min albaniha wa abwaliha. Kumpulan Bani Urainah datang bertemu dengan Nabi SAW di Madinah, lalu mengadu kepada Nabi sakit perut. Sakit perut muntah. Nabi suruh orang bawa pergi minum air kencing unta dan air susu unta. Minum-minum sembuh. Bila dah sembuh pula, dia bunuh pengembala kambing Rasulullah, pengembala unta Rasulullah, dia awak lari unta. Dah lah minta petua kepada Rasulullah. Perut pun dah sembuh, sakit dah sembuh. Pengembala unta Rasulullah dibunuh, lalu dia awak lari unta pula. Sampai kepada Rasulullah, Rasulullah kata pergi kejar, tangkapnya. Itu dikerat tangan secara berselang. Kalau tangan kanan, potong kaki kiri. Kalau tangan kiri, potong kaki kanan. Itu ada dalam surah Maidah tu kan, dipotong secara bersilang karena mereka dianggap haraballah wa rasulah, mereka memusuhi Allah dan Rasul. Dipotong tangan, kaki, dicampur di tengah padang pasir, biar akan mati. Jangan bagi makan, jangan bagi minum. Okey, Imam Bukhari mengisyaratkan bahawa dia dalam bab ini dia sama dengan Imam Malik. Air kencing binatang yang dagingnya halal dimakan tidak najis. Dia kalau dalam mazhab Syafi'i kita najis. Bahkan di dalam bab yang lain dia letak satu tajuk wahum yusalluna ala juruhihim wa dimaihim. Mereka itu para sahabat sembahyang dengan darah-darah mereka dan luka-luka mereka. Dia nak mengisyaratkan darah bagi dia tidak najis. Darah ni disebut dalam Al-Quran bukan dia cerita najis, kecuali darah yang terpancar. Huriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan kepada kamu makan bangkai darah. Darah tak boleh minum. Babi dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah, dia tak boleh minum. Tetapi kalau terkena kepada badan, bagi Imam Bukhari tidak najis, kecuali yang kata najis damu masfuh. Kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yata'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuh. 145 ayat surah Al-An'am. Katakanlah wahai Muhammad, aku tak dapati sesuatu yang diharamkan kepada aku tentang makanan, melainkan dia kata apa dia? Daging babi dan juga darah yang terpancar. Hak tu yang kata najis. Sebab tu sahabat-sahabat mereka semayang di dalam keadaan badan mereka telah berlumuran dengan darah dan luka-luka di dalam peperangan. Yang ni dia cenderung kepada mazhab Hanafi. Kalau tadi mazhab Maliki. Wahum yasjuduna ala qalam suwatihi wa imamatihi. Dia kata sahabat-sahabat sujud di atas serban-serban mereka dan juga kopiah mereka. Sujud macam ni. Dalam mazhab Syafi'i batal. Ini nak mengisyaratkan mazhab lain, di antaranya mazhab Hanafi, sujud atas serban tak batal. Kalau kata mazhab Syafi'i, turjumatul bab dia, kalau betul dia mazhab Syafi'i, semua turjumatul bab dia semua sama dengan pegangan fiqh Syafi'i. Kalau kata dia ni mazhab Hanafi, turjumatul bab dia sama di dalam mazhab Hanafi. Menunjukkan orang yang mendakwa Imam Bukhari ini berpegang kepada mazhab-mazhab tertentu, dia confirm tak mengaji Sahih Bukhari. Kalau dia mengaji mesti dia faham. Dia akan diberitahu oleh guru-guru dia bahawa Imam Syafi'i ini dia mazhab sendiri. Kita tak boleh buat mazhab sendiri, tak ada kelayakan. Kita kena ikutlah mana-mana mazhab. Di Malaysia ni orang ikut Syafi'i, ikutlah mazhab Syafi'i. Tapi dalam waktu yang sama kita boleh pegang juga di dalam bab-bab masalah-masalah yang tertentu keluar daripada mazhab Syafi'i. Keluar daripada mazhab Syafi'i bukan keluar Islam, bukan keluar agama Islam. Masuk mazhab bukan masuk agama Islam. Kena faham. Dalam satu masalah kita nak ikut mazhab lain, maka terkeluar dah daripada mazhab Syafi'i, bukan keluar daripada agama Islam.